Sekarang ni cikgu nak masuk bab baru. Assalamualaikum bagi yang baru masuk ataupun yang menonton rakaman cikgu. Tak tahulah pasal apa tak masuk kelas kan. Mungkin pergi shopping ke, pergi berjoging ke, tak tahulah kan. So hari ni cikgu masuk topik baru. Okey, topik baru ni asas nombor. Kalau awak dah pernah belajar sains komputer, awak mungkin lebih lebih cekap lah tajuk ni. Ada ke yang ambil sains komputer? Dania ambil sains komputer tak? Tak, ambil. Masa menengah rendah, ada tak belajar asas komputer? Ambil. Ambil ya? Fahmi ada tak belajar? Ada ke? Yang ni kacang je lah bagi tajuk kalau bagi hampa kalau macam ni. Apa? Kita ulang balik lah. Kita tengok yang sebelah ni nota ni. Okey, ulang balik lah takut lupa kan. Tapi kalau hampa dah belajar asas nombor masa tingkatan 1, 2, 3, hampa ada belajar sains komputer, asas komputer ke apa tu subjeknya. Yang tu hampa dah jumpa dah tajuk ni. Okey, so kita tengok balik kot-kotlah lupa. Okey, tajuk ni tajuk bab 2. Okey, apa dia asas nombor? Dia kata asas nombor adalah satu sistem nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9. 0 sampai 9 saja. Okey. Okey, yang kalau dia besar ni, kalau A besar ni, okey, A besar ni, itu nombor. Kalau B yang kecil ni duduk bawah tu asas. Okey, kita mesti tulis asas. Tapi masa kita belajar 1 ataupun masa kita tadika, cikgu kita selalu bagi nombor. Okey, 9. Tapi tak ada tulis asas apa-apa pun. Ini bermaksud asas 10. Okey, kalau dia tak ada nombor, dia adalah asas 10. Okey? Kalau tak ada asas di bawah tu, dia automatik dia adalah asas 10. Kalau dia tak tulis. Okey? Tapi kalau dia tulis sini, 9 asas berapa? Kalau 9 asas, okey, asas 9 tak ada. 9 asas 10 je ada. Okey, sebab apa? Sebab kalau 1 dia boleh asas 2, Dia 1 boleh asas 5. 1 boleh asas 8. Sebab apa? Sebab ni digit-digit dalam asas ni yang nombor 2 ni. Okey, kalau asas 2, digit dia 0 dengan 2 je. 0 dengan 1 je. 2 tak boleh ada. Kalau 2 dia takkan ada asas 2. Ni salah lah ni. Okey, digit dia cuma 0 dengan 1 je kalau asas 2. Okey, kalau asas 3 pula digit dia 0, 1, 2. Dia tak ada katakanlah 4 asas 3. Ni salah lah ni. Sebab digit dia 0, 1, 2 je. Ni dah digit 4 dah. Tak boleh lah. Faham tak? Faham ke? Okey. Kalau tak faham, bagi tahu tau. Hampa special 2 orang je hari ni. Okey. Tak apalah, cikgu layan je lah. Mana tahu hampa ni lah bakal straight A kan. Kena ada cita-cita daripada sekarang nak dapat straight A ke, nak dapat apa ke. Mat ni subjek teras yang memang nilai merit dia sangat tinggi. Kalau awak boleh dapat skor A, A+, okey. Memang orang nak lah sangat dengan awak ni kalau awak ada result macam tu. Okey. Tapi nak kena berusaha daripada sekarang lah. Walaupun awak mungkin PT3 awak dapat A, tapi untuk SPM awak kena tetap berusaha keras. Okey, so awak tengok kalau asas 9 digit dia, mana ada 9? 1, 2, 3 sampai 8 je. Kalau 9 tu, dia tak boleh asas 9. Tak boleh ni, salah ni. Okey, 9 asas 10 boleh. Okey, sebab digit dia sampai, kalau asas 10. Okey, kalau asas 7, sampai 6 dia punya digit dia. Sebab dia start daripada 0. Okay, so kita tengok macam mana nak baca. Kalau nak baca, 5 asas 6 ni. Dibaca sebagai 5 asas 6. Okay, kalau yang ni 216 dibaca sebagai 2, 1, 6 asas 7. Okay, macam tu cara nak membacanya. Okay, kita tengok seterusnya. Nilai tempat bagi suatu asas ialah
Okey, ialah A kuasa N dengan keadaan A ialah asas, N ialah kuasa. Kuasa dia tu start daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. Okey, so kita tengok okey, yang ini kalau 2, yang 2 N. Maknanya 2 kuasa 2 kalau dia dapat 4. 2 kuasa 1 dapat 2. 2 kuasa kosong dapat 1. Apa-apa kuasa kosong dia adalah 1. Okey, yang ni kita tengok sekali imbas je. Nanti masa buat latihan mungkin kita detail sikit. So, seterusnya nilai digit bagi nombor dalam satu asas adalah pendarabaan digit dengan nilai tempat yang mewakili digit itu. Okey, tak apa ni nanti kita buat latihan. So, kita tengok latihan teruslah no. Sebab kalau kita baca-baca ni sekejap lagi tak nampak kita kaedah yang menukarkan nombor okey, nombor 6. Kaedah menukarkan nombor daripada satu asas kepada asas lain. Okey, asas P nak tukar pada asas 10. Okey, dia guna nilai nombor. Okey, tapi daripada asas 10 pergi asas Q katakanlah nilai tempat. Okey, kemudian nilai asas penukaran. Okey, kalau asas 2 nak tukar terus pada asas 8 boleh. Tapi kalau asas 5 tak boleh terus. Dia kena pergi asas 10 dulu baru pergi asas baru pergi pada asas 5. Okey, tapi yang tu tak apa, just touch saja. Okey, so kita tengok sekarang ni. Kita tengok kita tengok contoh ni. Alah, dia lari pula. Okey. Yang ini dia suruh nyatakan asas nombor bagi setiap nombor berikut. Okey. Asas dia kalau 4, 5, 6, asas dia adalah asas 7. Sebab 7 tu kecil je kat bawah. Okey. Asas tu kecil sahaja di bawah. Jadi itu asas dia. Siapa dia lari-lari? Okey. Suka lari-lari. Dah dia kecil lah. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan okey, cikgu dah buat sikit belah sini. Okey. Sebelah kanan. Okey, kita tengok sebelah kanan. Okey, kita tengok sebelah kanan awak ni. Okey, kalau 303. 303 asas dia adalah asas 4. asas berapa? 4. Okey, yang B asas dia berapa? 5. 5. Ini asas dia berapa? C. Asas 2. Asas 2. Very easy kan? So kalau yang G asas dia berapa? 6 kan? Sangat senang kan? Okey, so kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan nilai digit. Okey. Nilai digit nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey. Yang bergaris saja dia nak, yang tak bergaris dia tak mau. Okey, kalau dalam contoh ni dia bagi 3, 6, 7, asas 8. Yang bergaris ialah 6. So macam mana nak tahu yang bergaris tu? Okey, kita kena buat kotak ataupun kita tak buat kotak pun tak apa, tapi atas ni kita tulislah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey. So sekarang ni kita tengok yang digit 6 yang ini. Okey, atas dia 8 kuasa 1. Jadi 6 darab 8 kuasa 1 dapatlah 48. Okey, jadi nilai digit bagi digit yang bergaris tu, kalau kita nak dapatkan, nilai digit tu kita darabkan dengan nilai tempat. Yang ini ni, yang baris pertama ni dipanggil nilai tempat. Okey. Okey, kita darab, kita dapatlah apa ni nilai digit yang bergaris tu. Okey, so itu tu contohnya. So kita tengok dekat sebelah kiri ni. Okey, sebelah kiri ni kita tengok. Tak ada bergaris tak apalah. Cikgu just apa ni?
Oleh sebab dia tak ada bergaris, cikgu buat ruang kosong dulu. Okey, katakanlah di sini. Okey, katakanlah soalannya okey, soalannya sekejap no. Okey, nilai digit yang bergaris soalannya katakanlah soalannya okey, 5, 1, 6. Asas 7. Cikgu garis 1. Okey. So, ampilan pun nak kira. Okey, biasa ni kertas 1 lah. Okey, kalau nak kira hampa buatlah. Nak buat elok-elok pun tak apa. Okey, ataupun hampa mungkin just sebab kertas 1 je kan. Okey, nak buat elok-elok pun tak apa. Dia start daripada 7. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Kalau tak buat kotak tak apa juga tapi nak kira kan. So yang bergaris tu 1. Jadi 1 darab dengan 7 kuasa 1 dapatlah 7. Boleh faham tak macam tu? Boleh. Okey. Cikgu bagi. Katakanlah cikgu bagi soalan macam ni. Soalan dia 4, 6, 0, 5 asas 7. Okey, cikgu garis 6. Agak-agak berapa nilai 6 tu? Cuba bagi tahu cikgu. Tiga, empat, tiga. Nampak tu? 294. Ya, 294. Okey, macam ni. Awak kalau tak dapat, tak apa, cikgu tunjukkan. Ni asas 7. Jadi 7 kuasa 0. Okey, cikgu buat kotak lah. Kalau tak mau buat kotak pun tak apa. Okey, 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. So sekarang 6 ni darab dengan 7 kuasa 2. So kita akan dapat 294. Okey, kita cuba lagi soalan lain bagi awak mahir dan faham. Okey, katakanlah nilainya adalah 6124 asas 6124 asas 7. Okey. Awak tengok digit dia tak ada lebih daripada 7 dan tak start daripada 7. Betul lah soalan ni. Okey, so sekarang ni berapa nilai untuk digit 6? Okey, cuba bagi tahu cikgu. Try kira. $2058. Ya, 2058. Okey, mungkin ada yang tak dapat, cikgu sajalah buat juga. Okey, katakanlah okey, yang ni 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Jadi 7 kuasa 3 darab dengan 6, kita dapatlah 2058. Okey, kita cuba lagi, mana tahu takut dibimbang ni ada yang menangis bucu katil. Lagipun contoh cikgu bagi tu semua asas 7. Cikgu nak bagi katakanlah soalan asas 5 pula. Okey, soalan ni katakanlah macam ni. Okey, sama juga 24032 asas 5. Okey, sekarang cikgu garis 2 ni. Okey, berapa nilai nombor yang bergaris tu? Okey, yang cikgu ataupun yang cikgu hijaukan ni. Berapa nilai yang cikgu hijaukan tu? Siapa rasa segan nak on mic boleh tulis dekat ruang chat. Okey, berapa nilai tu? Dapat tak? Okey. Senyap je. 2 je. 2. Ya, betul 2. Macam mana dapat 2? Okey. Yang ni kan 5 kuasa 0. Kan? 5 kuasa 0 darab dengan 2 dapat 2. Sebab 5 kuasa 0 adalah 1. Oh, faham. Okey, so kita teruskan. Kita bagi lagi contoh lain. Dibimbangi ada yang tak apa nak faham lagi. Okey, 3, 2, 1, 4 asas 5. Okey, asas kena tulis halus je kat bawah. Okey, so nilai digit bagi 3. Okey, berapa nilai digit bagi 3 tu? Yang bergaris. 375. Ya, 375. Macam mana nak dapat 375? Awak buatlah 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3.
So 5 kuasa 3 darab 3 dapatlah 375. Okey, boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Dania dengan Fazira faham tak? Faham. Alhamdulillah. Kalau faham cikgu boleh teruskan pada perkara lain. Okey, so sekarang ni kita tengok nyatakan nilai nombor bagi setiap asas nombor berikut. Okey, kita tengok contoh ni dulu. Okey. Bila situasi macam ni, contoh ni, okey. So nombor dia ialah 4, 3, 1 asas 8. Okey, itu nombor. Jadi kita letaklah dalam ruang nombor, dalam baris nombor tu 4, 3, 1. So untuk nilai tempat dia, sebab dia asas 8, kita start dari 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, kalau kita nak tahu nilai digit tu, yang ni atas tu darab yang bawah tu nombor dia darab nilai tempat, kita dapatlah nilai digit untuk 4 tu. Kalau kita nak tahu nilai digit untuk 3, kita darablah yang ni. Dapatlah 24. Okey, kalau nak tahu yang ini, kita darab. So, kita dapatlah ini. So, kalau nak tahu nilai nombor, semua tu, kita tambahlah. Hasil yang kita dapat tu, kita tambah. Macam tu. Okey, so kita try latihan. Okey, sebab apa? Kalau tengok contohnya tak jadi, kita kena buat sama-sama. So, kita tengok latihan. Sekarang ni cikgu dah sediakan ruang. Okey, sekarang ni katakanlah nombor yang cikgu nak bagi kat awak ni ialah nombor nombor berapa Katakanlah nombor 1, 2, 2, 1 asas 3. Okey. So, cikgu tunjuklah dulu. 1, 2, 2 asas 3, kita isilah dekat sini. Okey, ini adalah nombor. Sekarang nilai tempat. Nak tahu nilai tempat dia apa? Sebab dia asas 3 kan. Dia kita 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Dia mesti start daripada 3 kuasa 0 Lepas tu kita nak tahu nilai digit dia. Kita darablah atas dengan bawah tu. Jadi 1 darab 3 kuasa 3. Kita dapatlah nilainya adalah 27. Okey, kemudian yang ini pula kita darablah 2 darab 3 kuasa 2. Kita darab 18. Okey, 2 darab 3 kuasa 1. So, kita dapatlah 6. Okey, yang ni 1 darab 3 kuasa 0. Kita dapatlah 1. So, kalau kita nak cari nilai nombor tu, kita tambah semua yang ni. Okey, 27 tambah 18 tambah 6 tambah 1. So, kita dapatlah nilainya 52 asas. 52 asas berapa? 3. Asas 10. 10. Okey, ni kalau kita nak tukar daripada asas 3 pergi pada asas 10, kita darab. Okey, boleh tak? Tengok ni contoh. Dekat contoh ni dia tak tulis kan? Dia tak tulis tu asas 10 lah tu. Tengok ni Ni asas 10. Yang ni dia tulis. Okey. Yang ni awak ingatlah kalau asas 3 nak pergi asas 10, kita darab. Okey? Kita darab macam ni lah. Darab tu kita tambah. Tapi sebenarnya yang bawah ni cikgu tak tulis detail pun. Patutnya dia tulis satu-satu lah apa yang kita dah darab ni. Yang ni dia kena tulis balik. Dekat sini. Tapi dalam peksa tak payah buat detail macam ni. Sekarang cuma nak ajar je. Okey, dalam peksa awak terus je kira step yang bawah sekali ni. Okey? Yang bawah sekali tu. Ni awak kira yang tu terus. Yang ni cuma nak memahamkan awak saja. Nak bagi awak faham. Okey, nombor yang dibagi. Nilai tempat tu yang apa? Yang asas kuasa tu. Nilai digit tu apa? Nilai digit ialah bila kita dah darab dah tu. Okey, so kita nak dapat nilai nombor, kita tambah semua. Okey, boleh tak? Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Cikgu bagi lagi contoh lain. Okey, sana. Katakanlah nombor ni, apa try buat dekat buku ataupun kertas. Okey, 3, 4, 3, 4, asas 5. Okey, cuba buat tengok.
Okay, tak buat kotak pun tak apa. Terus kira yang bawah sekali pun tak apa. Cikgu nak tengok final answer awak tu dapat berapa. Okay, yang cikgu buat kotak-kotak ni sebab nak ajar bagi awak faham. Okay, nanti kalau nak on mic boleh ataupun nak tulis kat ruang chat. Cikgu baca je kat ruang chat tu. Berapa yang awak dapat? 494 ke? 494. Okey, 494. Orang lain macam mana? Ya. Bagus 494. Okey, laju siapa Fahmi Okey. Kalau siapa tak tahu, boleh je buat macam cikgu ni. Kemudian darab je. Darab kita dapatlah. Yang atas tu dengan bawah kita darab dari sini dapat 4. Tapi kalau kita nak tulis satu-satu pun boleh. Okay, tapi dia panjang lah kan. 3 darab 5 kuasa 1. Tambah 4 darab 5 kuasa 2. Kemudian tambah lagi 3 darab 5 kuasa 1. Tambah lagi 4 darab 5 kuasa 0. Okey, kemudian kita kira lah. Kita akan dapat 7, 100 tambah 15 tambah 4. Dapatlah 4, 9, 4 asas 10. Okey, asas 5 nak pergi asas 10. Inilah caranya, kita darab. Lepas tu lepas darab kita tambah. Okey. So, cikgu bagi lagi soalan. Okey, katakanlah sekarang ni soalan yang cikgu nak bagi ni ialah 3, 2, 1 asas 4. Okey, try awak buat. 3, 2, 1 asas 4. Okey, bagi jawapan akhir pun tak apa. Okey, bagi jawapan akhir pun tak apa. Lima tujuh tu. Ya, 57 asas 10. Okey, Fazira dan Dania dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Okey, so apa ni untuk Fahmi cikgu bagi satu lagi soalan. Okey, Fahmi ni soalan ni. Fahmi bagi buat kerabat 01 asas 2. Set. Kita buat. Fahmi buat yang tu. Kalau siapa tak dapat, dengar cikgu buat ni. Nombor, cikgu nomborkan 3, ada yang baru masuk. Okey. Okey, 3, 2, 1. Okey, sekarang asas 4, cikgu tulislah 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. So, bila cikgu nak darab ni, cikgu darab lah. Okey, 1 darab 4 kuasa 0, 2 darab 4 kuasa 1, 3 darab 4 kuasa 2. So, kita tambahlah. Okey, kita tambah, kita darab dapat ni 48, ni 8, ni 1. Okey, so bila kita tambah yang nilai digit ni, kita dapatlah nilai dia ialah 57 asas 10. Okey, kalau rajin tulislah macam contoh ni. Okey, tulis macam tu. Tapi ni biasa kertas 1 je ni. Kalau KBSM lah, tapi cikgu rasa KSSM pun mungkin kertas 1 juga. Okey, kalau tak dengar suara cikgu, ada masalah, bagi tahu cikgu nak. Jangan malu, jangan segan. Okey. So, welcome Hafiz. Azlan mana? Tak timbul pun hari ni. Okey, 3 orang je. Okey, Fahmi dapat tak? Dapat apa? 3 ke? 3 ke? Bukan 3 ke? 3 set. Lagi orang lain? 2 kos. Okey, soalan yang seterusnya, kalau apa ni, Dania dapat, Dania bagi tahu.
Ni soalan dia ialah 1101 asas 2. 13 tu. Ya, 13. Bagus. Okay, 1101. 200, 201, 202, 203. So darab lah. So bila kita darab ni dapat 8, ni dapat 4, darab ya, darab sini. Ni ha. So yang ni dapat 01. Kita tambah semua. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1, kita dapat 13. Boleh ke? Hafiz Boleh. yang baru masuk, faham tak Hafiz? Tak. Tak faham? Tak faham cikgu. Faham lah. Okey, tak apa, cikgu bagi lagi satu contoh. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh sebab Hafiz baru masuk kan. Okey, so kata, tapi siapa yang dah faham tu, hampa terus kira dah. Okey, 4, cikgu bagi nombor 4302 asas 6. Okey, siapa yang faham terus je kira. Nanti dia tengok je jawapan cikgu, semak lah maksud cikgu. Okey, macam ni, Hafiz. Yang cikgu bagi ni 4302 ni adalah nombor. Tulis dekat ruang nombor 4302. Nilai tempat. Okey, sebab yang kecil cikgu tulis kat bawah tu 6. Okey, kita kena start daripada 6 tu adalah asas. Kita kena start daripada 6 lah. Mesti 600, 601, 602, 603. Okey. So, lepas tu nak dapat nilai digit sebenarnya 4 darab 603. Kita dapatlah 4 darab 603, kita dapat apa? 864. Okey, kemudian 3 darab 602. Kita dapatlah 108. Okey, yang ni 0 darab 601, tentulah kosong kan? Apa-apa darab kosong, kosong lah. 2 darab 601, 600 dapat 2. So, sebenarnya yang bawah ni jawab kena buat, tapi yang atas tu cikgu nak tunjuk lah. Tapi tak apa, yang bawah ni cikgu tunjuk detail macam contoh. Okey, 4 darab 603, mesti tambah dengan digit yang seterusnya tu. 3 darab 602 tambah 0 darab 601 tambah 2 darab 600. So bila kita tambah hasil ni 864 tambah 108 tambah 0 tambah 2, kita dapatlah nilai dia berapa, Fahmi? 974. Ya, 974. Asas 10. Okay, ni cara nak tukar asas 6 pergi pada asas 10. Yang penting buat yang bawah ni saja terus. Okey, yang 3 kotak atas tu step yang cikgu saja nak ajar lah hampa. Supaya nampak jelas. Okey, cikgu bagi lagi, takut ada yang menangis bucu katil, bucu meja. Okey, soalan seterusnya bagi cakap lagi ya. 531 asas 7. Okey. So soalan ni try buat. Terus buat yang bawah sekali tu, nilai nombor pun tak apa cara dia. 273 je. 534 asas 7, kira lain. 267. Ya ke 267? Dapat. Tak dapat. Kira lain. Okey, dia 4, 3, 5. Okey, 7 kuasa 0. 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. So, kalau di sini 4 darab 7 kuasa 0. Kita dapatlah 4. Ni 3 darab 7 kuasa 1. Kita dapatlah berapa? 21. 21. Ni 5 darab 7 kuasa 2. Kita dapatlah 245. 25. Kita tambah semua ni.
270. 271. 27. 270. Ni 270 tak salah tekan kalkulator. Asas 10. Nak tulis boleh, tak tulis boleh asas 10. Asas 10, kalau tak tulis tu dia adalah asas 10. Okay? So cikgu bagi lagi. Kalau nak dalam periksa macam ni lah, buat macam ni terus. Tak pakai kotak tu pun tak apa. Katakanlah dalam periksa awak dapat apa? Nombor dia 77 asas 8. Cikgu automatik cikgu akan buat apa? Cikgu akan tulis sini, ni 800, 801. So cikgu akan darab lah. 800, tak tulis pun tak apa, tekan kalkulator terus. Okay, 8, kalau kertas 1 lah. Tapi memang maksudnya kertas 1 je ni, AKSSM pun. 00, darab, mesti tambah. 801 darab 7. So, dapatlah nilainya berapa? 63. 63 asas 10. Terus kira macam ni pun tak apa. Okay? Sebab kata objektif kan? Okay, so cikgu bagi lagi satu nombor. 4302 asas 6. Cuba tengok. Asas 6. Okey, asas 6. 6 ni kecil je duduk bawah. 974 ke? Ya, 974. Okey, siapa yang tak dapat, cikgu tulis sini 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. So, darablah. 6 kuasa 3 darab 4 dapat berapa? Dapat 864. Tambah 6 kuasa 2 darab 3. 108. 108. Kan? Tambah 0 darab ni, 0 kan? Kosong. Betul tambah 2. So, kita dapatlah 974 asas 10. 10. Faham tak? Faham. Siapa yang baru masuk Hafiz? Hafiz dapat tak Hafiz? Cikgu, kuasa 10 tu kenapa dia jadi kuasa 10? Sebenarnya kuasa 10 ni, masa kecil-kecil, masa tadika kita belajar, cikgu kita ajar 8. Tapi dia tak boleh asas berapa. Itu adalah kuasa 10. Dan cara nak tukar asas lain kepada asas 10, inilah caranya. Asas lain nak pergi pada asas 10, dia kena darab tambah. Darab tambah, darab tambah. Ni semua penukaran asas daripada asas, apa-apa asas nak pergi pada asas 10. Mesti darab. Okey. Okay. So, katakanlah sekarang ni cikgu nak bagi kerja lah juga dekat buku teks kan. Sebab apa? Tapi yang tu nanti cikgu send kat grup lah tugasan tu. Supaya awak cekap. Okay. So, kita teruskan. Katakanlah sekarang ni, okay. Cikgu Sam pun dah mahir. Tukarkan setiap asas dalam asas 10 berikut pada asas 2 yang digunakan tak boleh ajak ni. Sat lagi hampa pening. Bukan, tak boleh ajak. Bukan, sat nanti dulu. Kita pergi pada buku teks dulu. Yang tu bagi hampa cakap yang ni dulu. Takut hampa pening kat yang ni. Okey. Sekejap lagi cikgu laju-laju, cikgu syok sendiri. Awak tak dapat apa. Okey, sana cikgu buka buku teks. Lupa nak buka siap-siap. Okey, buku teks. Tingkatan 4. Okey, semua orang dah makan ke? Sudah. Alhamdulillah. Kan lapar kan, tak makan lagi cikgu dah bagi kerja dah. Okey, tambah belajar matematik kan, cepat lapar tau. Okey, sebab apa? Stres kan? Betul tak? Hampa belajar matematik stres tak? Biasa je. Biasa. Okey, hasilnya. Alah, ada jam pula dah. Sana, pening sikit lah cikgu nak scroll kat bawah nah.
Jadi hampa jangan tengok sangat. Cikgu nak scroll kat bawah nak cari ni. Bab 2. Tak sempat nak download bab demi bab. Sana. Haram perajin-rajinkan diri. Buat latihan dalam buku teks. Okey, tak payah cikgu suruh pun tak apa. Siapa nak pandai dia kena rajin. Okey. So rajin-rajinlah bela buku teks. Tak faham tak apa. Nanti sediakan satu buku. Lepas tu buka sekolah nanti nak tanya cikgu yang benda ni. Sediakan muka surat berapa nak tanya. Tak faham muka surat berapa. Okey. Okey, so mana ni? Itulah cara belajar yang betul. Kalau sekarang ni sebab tak jumpa cikgu lagi. So awak boleh buat cara macam tu lah. Awak baca tengok buku teks, try, lepas tu tak faham. Sediakan satu buku, okey muka surat ni nak tanya cikgu. Soalan untuk ditanya pada guru ataupun untuk dibincangkan dengan kawan-kawan. Okey, sebenarnya kalau awak tengok buku teks ni, dia ada ajar tekan kalkulator semak jawapan. Okey, kalau kertas satu, okeylah, hampa tak pakai cara cikgu ajar tadi pun tak apa. Kalau kertas satu, objektif kan. Kalau kertas, tak tahulah keluar hampa punya pattern ni nak keluar kertas dua ke tak. Okey, kalau kertas dua, memang kena buat jalan kerja lah. Sebab tu cikgu ajar juga. Lagipun sekarang ni, soalan SPM, dia suka nak konsep. Awak tahu tak soalan ADMAT ni, soalan ADMAT ke MAT sekarang ni, dia nak awak faham konsep. Sekarang ni mungkin awak belajar, cikgu bagi nombor. Soalan PSA nanti, tentang SPM nanti keluar abjad. Itu konsep lah. Kalau awak faham konsep, okey. Mungkin abjad dia buat macam mana tau? Mungkin dia akan, nombor ni dia tukar. Okey, 3 ni mungkin dia tukar kepada nombor C. 7 ni dia mungkin tukar kepada nombor Z. Z kuasa 2. Macam tu lah. Tapi kalau awak faham konsep, cara, awak boleh buat. Tapi kalau awak tak faham, gabrah lah. Sebab biasa dah nama MAT, dah nama ADMAT. Guna nombor, sekali dia tukar pada angka. Pening kan? Kalau awak tak faham konsep dia, tak faham betul-betul apa dia punya tu. Beza dia nombor dengan angka je. Tapi kalau awak faham konsep, boleh buat. Okay, sebab tu cikgu kena ajar juga teknik manual ni. Tapi kalau KSSM, cikgu ajar dia orang tekan kalkulator terus. Sebab ada yang boleh tekan kalkulator, cuma asas 5 je tak boleh tekan. Sebab tak ada dekat kalkulator. Okay, cara nak tekan kalkulator, awak tengok dekat semak jawapan ni. Okay, tekan mode 2 kali. Kalau ada kalkulator, try lah. Okay, awak tekan mode 2 kali. Kemudian sehingga dapat paparan macam ni, awak tekan base. Kenapa tekan base? Base ni asas. Dalam bahasa Melayu, asas. Okey, asas sekarang ni asas 3. Sebab tu kita tekan kita tekan base tu, bukan asas sekarang 3. Sekarang ni base tu adalah 3. Kita tekanlah 3 tu. Okey, sekarang ni kalau daripada asas 8, katakanlah soalan ni, soalan C, dia asas 8. Kita akan tekan OC. Sebab OC tu untuk asas 8. Okey, kalau asas 2 bin. Okey, kalau asas 2 bin. Kalau asas apa lagi yang ada? Bin tak ingat lah, kena keluarkan kalkulator. Cik sana cikgu cari kalkulator dekat cikgu punya laptop ni. Okey. Dah ada dah. Okey, dekat kalkulator cikgu ni. Okey, dekat kalkulator cikgu ni. Okey, macam mana awak nak tahu asas tu? Okey, awak tengok dekat kalkulator bahagian atas ni, dia tulis bin. Kalau lot kan,
bawah dia tulis lock, dalam kotak tu lock, tapi atas ni bin. Bin tu maksudnya binary. Binary ialah untuk asas 2. Okey. Kemudian yang in pula ni, yang cikgu tu ada tangan ni. Okey, atas dia tulis oct kan. Oct tu untuk asas 8. Okey, DEC. DEC ialah asas 10. Okey, sekarang ni kalau kata kita nak cubalah seperti yang dia bagi ni, yang C tu. Okey, kita tekan mode. Okey, tahu tak mode kat mana? Sebelah on ni. Mode 3 kali. Lepas tu dia dapat base. Base tu bawah dia tulis 3. Kita tekan 3. Okey, kemudian awak perasan tak dekat tepi huruf nombor kosong ni dia tulis D. D tu maksudnya sekarang ni decimal. Okay, D tu decimal. Iaitu asas 10. Oh, banyaknya kalkulator cikgu kat bawah ni. Sekejap cikgu delete dulu. Banyak sangat. Okay. So selepas tu kalkulator ni dalam asas 10. So kita nak tukar dia kepada asas 8 sebab soalan kita ialah asas 8 yang C tu. Sebab tu kita tekan oct. Bila kita tekan oct, automatik dekat sebelah kosong tu dia jadi O. Okay, yang ini O. Okay, dekat situ O. Okay, O tu maksudnya octagon. Octagon tu apa? 8, asas 8. So, dia dah tukar kepada untuk asas 8, baru kita masuk nombor. Okay, jadi 1, 5, 0, 6. Okay, lepas tu kita tekan sama dengan. Okay, so sekarang ni kita dah tekan sama dengan. Okay, ni dalam asas 8. Kita nak tukar daripada asas 10, kita tekan DEC. Okay, kita tekan DEC, automatik dia dapat 838. Okay, dia tulis 838 D. Okay, maksud tu D tu decimal. Decimal tu asas 10. Faham ke tak faham? Faham. Okay. Apa kena praktis lah tekan kalkulator sebab kalau kata 1, cepat. Awak tekan kalkulator ni dapat jawapan cepat lah. Okay, tapi bukan semua kita boleh tekan kalkulator. Ada asas yang kita tak boleh tekan kalkulator. Yang kita boleh tekan cuma macam ni lah. Asas 8, asas 2, asas 10. Itu je. Asas-asas lain tu pun tak boleh tekan kalkulator. Tapi tak apalah nak buat macam mana kan. Okay, KBSM dia sampai asas. Dia ada asas dia sikit je. Awak sampai 6, 7, 9 ada. Jadi memang kena tahu yang manual. Tapi cikgu ajar juga yang pakai kalkulator ni. Lagipun dalam buku teks dia ajar kan. So, kita tengok praktiskan diri 2.1A. Okay. Dia suruh tulis 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Cik awak tulis. Apa yang awak nak tulis dekat ruang chat? Tulis dengan perkataan pun tak apa. Cikgu baca je. Cuba awak tulis nombor 1 tu. Apa yang ada di fikiran awak? Apa jawapan yang ada di fikiran awak? Untuk nombor 1. Faham? Boleh tak? Ke tak boleh? Tak apa cikgu nak buat sebelah-sebelah sebab cikgu nak menulis. Okay. Okay, sana. Form 4 dapat dah buku teks. Yang Form 5 yang tak dapat buku teks Mac lagi kan. Okay. So mungkin sambil-sambil tu awak boleh tengok buku teks awak tu. Okay, so sekejap lah. Okay. Alah, dia jadi besar sangat pula dah. Okay. Tak apa lah. Okay, soalan dia. Tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Okay, katakanlah macam tadi itulah yang macam mana kalau asas 8, 10 kuasa 8, 10 asas 8, macam tu je. Okay, kalau 9,
Katalah 8 asas 9 boleh. 9 asas 9 betul tak? Salah. Tak. Salah sebab untuk asas 9 ni digit Sampai dia 8. sampai 8 je. Sampai 8 je dia. Asas 8. Kalau 9 asas 10? Betul. Betul. Okay, sebab digit dia 0 sampai 9. Okay, so seterusnya kita try nombor 2, bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Okay. Cuba senaraikan kat cikgu. Yang nombor 2 tu, apa jawapan dia? Enam, tujuh, tiga. Okay, 6, 7, 3. Lagi? Ada betul ke 6, 7, 3? Bulatkan 3 nombor yang mewakili 6, 7, 3. Ini tersilap. Okay, tak apa. Cuba lagi. 4, 6, 1. 4, 6, 1. 3, Ini 1. nombor 2. 4, 6, 1 yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Sebab apa 4, 6, 1 bukan? Bulat 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Okey, kenapa 4, 6, 1 ni bukan? Sebab ada digit 6 ke? Sebab ada digit 6. Kalau asas 6, dia sampai 5 je kan nombor dia kan? Ya. Okey, so lagi apa lagi? 371. 1. 829. 371. Okey, 371. Pasal apa 371? Sebab ada 7. Sebab ada 7. Asas 6 dia sampai nombor 5 je. Lima. Sampai 5 saja sebab dia ada 7. Ada lagi? 829. 829. Yang apa yang menyebabkan dia bukan mewakili nombor asas 6? Nombor 8. Dia ada nombor 8, dia ada nombor 9. 9. Faham ya? Okey, kita teruskan nombor 3. Nombor 3. Okey, nombor 3 tu apa jawapan dia agak-agak awak? Berdasarkan 4 nombor ini, kenal pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan asas berikut. Okey. So, kalau asas 5, apa dia asas 5? Jawapan asas 5. 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Okey, itu asas 5. Kalau asas 7? 3, 3, 6. Okey, 2, 3, 3, 3, 6 lagi? 6, 7, 3. 2, 3, 4 kan? 2, 3, 4. Ah. Okey, kalau asas 5, 2, 3, 4. Asas 2, 3, 4. Kalau asas 7, 2, 2, 3, 4. dengan 3, 3, 6. Kalau asas 8? 2, 3, 4. 3, 3, 6, 6, 7, 3. 2, 3, 4. 3, 3, 6 lagi? 6, 7, 3. 6, 7, 3. Nombor yang kurang daripada 8. Tak boleh ada 8. Jadi nombor tu lah. Asas 9. Asas 9 pula berapa? 2, 3, 4, 3, 3, 6, 6, 7, 3, 2, 8, 1. 6, 7, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 1. Semualah sebab apa? Dia tak ada. Kalau Bawah 9. letak sini. 2, 9, 6. Boleh tak? Tak. Pasal? Ada nombor 9. Pasal ada nombor 9. Asal 9 dia tak boleh ada nombor 9. Dia kurang daripada 9. Okey? Tapi kalau asal 10 boleh. Okey. Seterusnya nombor 4. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Cuba buat nombor A tu. Bagi tahu cikgu. Dapat apa nilai bergaris. Tulis kat roncek tak apa. Siapa dapat je tulis. Nombor 4. A. Okey, nombor 4 A. 16 tu. Nombor 4 A 16. Tentukan nilai tempat yang bergaris. Okey, nilai tempat ya 16. Itu nilai tempat, tentukan nilai tempat. Maksud nilai tempat saya.
Itu nilai nombor. Istilah sekarang nilai tempat. Oh. 204. 204. Ini nilai tempat. Kalau 16 tadi tu nilai nombor. Oh. Faham. Okey. So sekarang sebab dapat soalan dia nak nilai tempat. Okey. B. 5/2. B 5/2. Bagus. Okey. C. 7/1. Ya, 7/1. D. 6/1. Ya, 6/1. E. 3/2. 3/2. F. 9/1. Ya, G. 4/2. Okey, bagus. H. 8/3. Okey, I. 6/2. J. 5/0. Ya, 5/1. Okey, mungkin cikgu tengok Hafiz dia senyap je. Hafiz boleh tak Hafiz? Kalau tak faham tak kita? Boleh. Boleh. Okey, terus seterusnya kita tengok nombor 5. Tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap berikut. Sekarang dia nak nilai digit. Tadi dia nak nilai tempat. Berapa pula nilai digit ni? A tu. 6. 8. Ya ke 8? 2. 4. Ya, 4. Okey, nilai digit dia 4. Okey, cikgu buat dekat sini. Okey, dia kan bagi 1, 1, 1, 0, asas 2. Yang bergaris yang ini. Jadi, yang ini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 2 darab dengan 1, kita dapat 4. So, jawapan dia 4. Boleh tak? Boleh. Okey, B, apa jawapan B? 10. Ya, 10. C? 3. Ya, 3. C senang kan? 8, 7, 3 kuasa 9. 3. 9 kuasa 0. Jadi 9 kuasa 0 darab 3 dapatlah 3. 9 kuasa 0 adalah 1. Apa-apa kuasa 0 dia adalah 1. A kuasa 0 pun 1. Z kuasa 0 pun tetap 1. Jadi 1 darab 3 dapat 3 lah. Okey, so kita teruskan D. D, apa jawapan D? 72. Ya, 72. E? 54. Ya, 54. F? 27. Ya kan? Silap nombor tu. Try kira. 2058 ke? Ya, 2058. Okey, G? 8. 8. Ya, 8. H? 48. Ya, 48. Hafiz? Hafiz? Okey. Bagi peluang kat Hafiz sana, kita tengok. Hafiz dapat tak? Ya, bagus. G? 4. Okey, bagus. Maknanya awak faham lah tu. Okey, kita teruskan nombor 6. Okey, tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Okey, macam mana nak buat? Cikgu buatlah dulu yang nombor 6 tu kan. Cikgu buat dulu 1. Takutlah hampa dah confuse kan. Jadi nombor 6 tu dia bagi apa? 23. Okey, 23 kuasa 6. So, dia 6 kuasa 0, 6 kuasa 1. Jadi 6 kuasa 0 darab dengan 3 tambah dengan 6 kuasa 1 darab dengan 2. Cikgu kira lah. So 6 kuasa itu dapat 12 tambah 3. Dapatlah 15.
Okay, so B, try awak buat B. Bagi tahu cikgu berapa dapat. Tujuh tujuh itu. Ya, 277. Okay, teruskan soalan C. Lima tujuh itu. 57 kah? Eh, Lima tiga. tiga. Bagus, 53. So, cikgu rasa yang tu cikgu nak bagi kerja rumah. Kerja rumah dia apa ni, soalan 6. Soalan 6 D sampai J. Okay, tu kerja rumah. Homework awak lah, awak try D sampai J lah. Ni semua ni buat. Okay, itu homework awak. Muka surat berapa ni? Semua dah buka kan? Muka surat 40, soalan 6 D sampai J. Itu latihan. Okay, kemudian kita teruskan nombor 7. Nombor 7 ni macam mana pula ni? Okay. Dia suruh tentukan nilai P dan nilai Q. Okay, nilai P dan nilai Q. Dia bagi dah A tu. Okay. Dia dah bagi A tu. Agak-agak kan? P tu berapa? Q tu berapa? Okay. Cikgu besarkanlah kot. Okay. Okay, ni asas 2 kan? Okay, asas 2. Mestilah ni kuasa kosong. Ni kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. So yang ada di sini kuasa kosong. Tapi kosong dia tak buat. Kuasa 1 tak ada. Jadi Q tu apa? 2 kuasa 2. Ya, 2 kuasa 2. Kemudian 2 kuasa P. P tu apa? 3. Ya, 3. Faham tak? Faham. Okey, siapa? Yang lain macam mana? Dania dengan Hafiz? Tadi Fahmi kan? Dania dengan Hafiz faham tak? Faham. Dania? Tak sangat. Tak sangat. Okey. Yang orang lain apa boleh teruskan soalan B, C. Okey, cikgu buat A, tunjukkan pada Dania. Okey, Dania soalan ni dia buat 1, 1, 0, 1 kuasa 2. Jadi macam cikgu ajar tadi, ini asas 2. Jadi 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Kalau Dania tak nampak, Dania buat satu-satu macam cikgu buat tadi. Okey. Jadi 2 kuasa 3 darab dengan 1. Tambah 2 kuasa 2 darab dengan 1. Tambah 2 kuasa 1 darab dengan 0. Tambah 2 kuasa 0 darab dengan 1. Sekarang Dana bandingkan tau dengan apa yang dia bagi ni. Dengan sebelah kanan ni. Bandingkan. Okay. So kalau kita bandingkan. Okay. Okay. 2 kuasa 0 ada. 2 kuasa 0 ada. Yang ini. Okay. Yang ini samalah. 1 darab 2 kuasa 0 ni samalah ni. Bandingkan. Yang ini dia tak buat. Tak ada. Okay. Yang ini dia buat. Iaitu apa ni? 1 darab Q. Samalah. Q darab 1 pun samalah. Okay. Jadi Q ni adalah 2 kuasa 2. Sebab yang ini. Okay. Boleh tak Dania? Boleh. Okay. Kemudian yang cikgu buat terbalik kan. Dia susun. Tapi tak, kalau darab dia pergi depan pergi belakang sama jugalah.
Okey, yang ni adalah 1 darab 2 kuasa P. Okey, ni kan 1. Jadi P ni adalah kuasa dia. Jadi P adalah 3. Q adalah 2 kuasa 2. Faham tak Dania? Faham. Dia bandingkan. Okey. Okey. So, cuba buat soalan B Dania. Okey, soalan B tu. Okey. Kalau tengok terus pun dapat. Tapi takut awak ni lah kan. Okey, kalau macam B ni dia 8. 8 kuasa kosong. Lepas tu 8 kuasa 1. Tu 8 kuasa 2. So 8 kuasa kosong ada, kuasa 1 ada, kuasa 2 ada. Okey, jadi automatik P dia berapa? 2. Dia 2. Q dia berapa? Ya. Faham tak? Kita bandingkan. Faham. Okey, so kita teruskan dengan C. C, cuba C bagi tahu cikgu C tu P dia berapa, Q dia berapa? Kuasa 3. P dia 4, Q dia 3. Tapi cara dia macam tadi lah Dania. Lepas dah buat tu kita bandingkan. Dapat tak Dania? Dapat. Okey, so soalan seterusnya, soalan 8. Okey, soalan 8. Soalan 8 tu macam mana? Hitung hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam tu. Macam mana nak buat ni? Apa ada idea? Macam mana nak buat ni? Okey, dia kata hitung hasil tambah nilai digit 8. Okey, nilai digit 8. Okey, dan nilai digit 3 dalam tu. Okey, dia bagi 1, 8, 2, 3, asas 9. Okey, dia nak nilai digit 8 dengan 3. Okey, 8 dengan 3. So, kita buatlah. Okey, kita buat apa? Ni 9 kuasa kosong, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. So, 8 darab 9 kuasa 2 tambah dengan yang 3 saja. Sebab dalam soalan dia nak yang 3 saja. 3 darab 9 kuasa kosong. So, kita dapat berapa? 651. 6, 5. 1. Faham tak soalan dia? Faham tak? Okey, kita teruskan nombor 9. Nombor 9 dia suruh susun nombor berikut mengikut urutan menaik. Okey. Macam mana nak susun ikut urutan menaik? Ni asas 2. Okey, kalau awak tak mahir, bukan tak mahir. Kalau awak nak cepat, awak boleh tekan kalkulator. Tapi kalau tak nak cepat, kiralah. Tapi asas 4 dengan asas 5 memang kena tahulah. Tak boleh tekan kalkulator. Okey, macam mana nak tahu dia? Nombor ni, macam mana nak tahu nombor mana besar, nombor mana kecil kan? Jadi sebab tu awak tukar dia pada asas 10. Dulu awak tahulah kan, sebab kita biasa dengan asas 10 kan? Tapi kalau awak mahir tengok pun dah tahu dah, awak hafal, boleh je. Tapi kalau awak tak hafal, awak tukar dulu satu-satu tu pada asas 10. Okey? Katakanlah kalau okey, 1, 1, 0, asas 2. Tukar pada asas 10. Jadi ni apa? 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. So, ni 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1. Kosong tu memang akan dapat kosong lah. So, dapat apa? 2 kuasa 4, 4, 6. 5, 6. 6. 6. Okey, ni nombor 6. Okey, kira pula yang ni. Dapat berapa? Baru susun. Faham tak? Faham. So, pada asas 10 kita nampak tu, kita susun macam biasa lah menaik. Okey? Tapi kita susun nombor yang dia bagi ni lah. Okey, sebab kita biasa dengan asas 10 kan. Kita tak hafal asas-asas yang lain tu. Tambah asas 4, asas 5. Jadi kita tukar dia kepada asas 10 dulu.
barulah kita susun dia ikut menaik. Faham so homework awak lagi nombor 9. Nombor 9, okey, cikgu dah bagi homework nombor 6, nombor 9. So kita tengok nombor 10. Susun nombor berikut mengikut urutan menurun. Sama juga. Tukar pada asas 10 dulu. Lepas tu baru kita susun ikut menurun. Okey. So nombor 10 pun latihan untuk awak. Siapa nak pandai dia kena rajin. Matematik ni tak ada benda lain. Kena latihan, latihan, latihan. Tu je. Tak ada benda lain. Okey, seterusnya nombor 11. Hitung beza nilai digit 5 antara nombor. Macam mana tu? Okey, macam mana nak buat ni? Okey, macam mana nak? Dia kata beza. Apa maksud beza? Operasi apa? Tolak. Ya, tolak. So dia kata, dia dah bagi. Okey. Asas beza nilai dia bagi 1, 5, 7, 6 asas 8. Satu lagi dia bagi 1, 2, 5 asas 7. So dia nak yang digit 5 sahaja. Okey, digit 5 sahaja. Ni digit 5 sahaja. Dia nak beza pula. Okey, tak apa. Okey, yang ni asas 8, 800, 801, 802, 803. Jadi 5 darab 8 kuasa 2. Beza tolak. Yang ni 5, ni kuasa asas 7. Kuasa 0, 701, 702. So 5 darab 7 kuasa 0. So kita kira lah dapat berapa? 315. Ya, 315. Asas 10. Okey. Asas 10. Okey, tapi asas 10 tak tulis pun tak apa. Tulis 315 je. Dapatlah jawapan. Okey, boleh ikut apa yang kita belajar hari ni? Boleh. Okey, kalau tak boleh, tahu cikgu tak faham lah yang ni. Okey, kalau boleh cikgu nak teruskan. Okey, nak teruskan apa? Bagaimana nak tukar nombor daripada satu asas kepada... Sekejap lah. Hello? Ya, Waalaikumsalam. Sekejap lagi, tunggu saat je. Waalaikumsalam. Okey, minta maaf noh. Sebenarnya cikgu nak kena ambil anak cikgu. Hampa kenal tak anak cikgu? Yuzarif. Nah. Dia ada kelas tambahan. Cikgu nak kena ambil anak cikgu. Cikgu janji dengan hampa sampai pukul 11. Tapi nampaknya macam nak kena bertijak. Bukan bertijak. Cikgu nak kena apa? Cikgu ajarlah sekolah ni. Kemudian cikgu bagi latihan lah ke hampa. Boleh macam tu? Boleh. Okey. Okey. Macam mana nak tukar asas 10 kepada asas lain? Okey. Kalau kepada asas 8, boleh terus tekan kalkulator. Okey? Boleh terus tekan kalkulator. Cikgu rasa ada kot dalam buku teks ni dia ajar cara nak tekan kalkulator. Okey? Tapi tak apalah. Tapi kalau asas 5, dia tak boleh nak tekan kalkulator. Dia kena buat pembahagian. Okey? Pembahagian berulang. Okey? Contohnya macam ni. 5, 6, 3. Okey, 5, 6, 3 ni asas 10. Okey. Cikgu ajar yang pembahagian berulang. Ajar sikit je yang ni. Okey, 5 asas 10. Nak tukar kepada soalan dia adalah dalam asas 10. Nak tukar pada asas 5, kena buat pembahagian berulang. Macam mana? Okey. 5, 6, 3. Kena bahagi dengan 5. Okey. 5, 6, 3 ni kena bahagi dengan 5. Okey, macam contoh ni. Ni kaedah alternatif ni. Okey, bahagi dengan 5. Okey, jadi kalau bahagi dengan 5, kita dapatlah 1. Kalau awak tekan kalkulator kan. Cikgu kalkulator, cikgu mana? Okey. Okey, 5.
5, 6, 3. Bahagi 5. Okey, dia dapat 1, 1, 2. Okey. Jadi 1, 1, 2. Okey, 1, 1, 2 ni dia tak ada baki lah kan? Okey, baki tulis belah kanan. Okey, baki tulis belah sini. Okey, kalau tak ada baki tak payah tulis. Tapi kita tengok bahagi lagi kali kedua dengan asas 5. Okey, 1, 1, 2 ni bahagi dengan 5 lagi. Dapat 22. Okey, 1, 1, 2. Okey, bahagi dengan 5 lagi. Tapi ada baki tak? 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2 darab 5. Betul. Dia ada baki 3 ni. Okey, yang ini kalau darab ni, dia dapat 560. Okey. Dia dapat 560 kan? Tapi sini ada 3, maknanya ada baki 3 ni. Baki tulis belah kanan. Okey, so ni darab ni dapat 560, 563 bahagi 3. Dia baki 3. Okey, so seterusnya kalau 1, 1, 2. Okey, macam mana cikgu nak terang apa? Kalau 1, 1, 2, 1, 1, 2 bahagi 5. Dapat 22. Apa tulislah 22. Okey, tapi kalau 22 darab dengan 5 dapat 110. Maknanya baki 2 lah. Baki 2. Okey, baki apa kira lah macam tu. Okey, dia kalau tak faham juga cikgu macam ni. Tepi darab bawah. Nak dapat baki dapat baki tepi darab bawah. Atas tolak tepi darab bawah. Dia macam tu. Atas dia apa macam tadi? 5, 6, 3. Tolak tepi dia 5 darab dengan 1, 1, 2. Kita dapatlah baki dia 3. Ni, yang ni. Kalau hampa faham lah. Faham tak? Pening Okey, tapi tak apalah. Cikgu cerita yang tu je. So, kalau cerita banyak-banyak saya hampa pening. Yang tu kita buat next class lah. Boleh lah lah. Sebabnya cikgu rasa kalau sebab banyak-banyak hampa pening. Boleh kah? Boleh. Cuba dulu boleh juga. Cuba dulu. Kod-kod lah. Tapi next class cikgu ajak yang ni. Okey? Okey. Okey. Okay, so cikgu rasa sampai di sini saja. Kita jumpa lagi nanti. Rasanya cikgu memang kena ganti lain ataupun cikgu bagi tugasan. Cikgu bagi video ke hampa untuk ganti kelas. Okey, so tahniah kepada yang hadir hari ini, Dania, Fahmi, Hafiz. Tadi ada seorang perempuan tak tahu tapi dia line dia tak okey kot. Dia asyik terleft kan. Okey, jangan putus asa walaupun PKP. Rajin-rajinlah buka buku untuk masa depan diri sendiri untuk dapat ilmu. Okey, dan cikgu minta maaf lah atas kekurangan cikgu mengajar awak. Terima kasih. Kalau ada apa-apa nak bagi tahu boleh bagi tahu. Ada tak apa-apa nak dibagi tahu boleh bagi tahu, sama ada nak on mic, nak tulis dekat chat pun tak apa. Okey, so assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, semua.